Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Hello, anda sedang mendengar Sub Gearbox di mana kita borak dan gosip semua perkara otomotif. Anda bersama saya, Eriwan daripada Driver.my, iaitu portal otomotif bahasa Melayu. Dan saya Chris Ng dari portal otomotif bahasa Inggeris BehindTheWheel.my. Everyone, saya ada soalan. Soalan. I think episod ini kita akan bincang soalan ni lah. Sebab dah lama saya dah keliru. Okay. Apa dia beza dari kapcai dengan moped? Apa kebezaannya? Sebab bila I tengok review, online review kan, tak kira lah dalam negara ke luar negara kan, moped tu, bila I tengok motosikal tu, I tengok yang tu kapcai, tapi orang cakap yang tu moped. Tapi kat Malaysia tu dia guna moped dengan kapcai. So mana ada beza dia atau tidak? Okey, yang ni term yang selalu guna dekat Malaysia, Chris. Normally orang akan kata kapcai. You tahu tak kapcai ni dapat nama daripada mana sebenarnya? Tak tahu. Okey, kapcai ni dapat daripada nama Honda Cup. Chai ni Chinese punya slang kan. Oh, dia dari bahasa Cina Bahasa Cina. Jadi Chai ni budak kecil kecil. Kecil. Okey, so cup kecil lah. Little cup sebenarnya. Kalau dalam bahasa English dia little cup. Jadi kapcai. Itu jadi namanya kapcai. Kalau sebenarnya nama tu hanya dekat Malaysia je. Oh, okey. So kapcai tu. Kalau dekat Indonesia tak silap saya panggil motor bebek. Motor bebek. Macam motor itik ke apa. Bebek tu itik kan? Lebih kurang macam tu lah. Siapa pergi Bali sure pernah makan bebek. Betul. Normally moped ni kalau kita ikutkan, kapcai dan moped ni adalah perkara yang sama, adalah motosikal yang sama. Cuma dia di macam tanggapan orang Malaysia lah lebih kurang. Okey, so kadang-kadang macam apartment ke Chris, dekat US kan, apartment adalah rumah. Okey. So yalah, kalau dalam US tu apartment, UK English kita guna flat. Dia guna flat. Kalau American English dia guna apartment, tapi dua-dua pun sama. Lebih kurang macam tu lah. Jadi benda tu adalah sama sebenarnya. Itulah kadang-kadang kalau kita baca artikel-artikel otomotif dalam bahasa Melayu kan, kapcai, moped dalam satu artikel tu. Jadi benda tu adalah benda yang sama. Tapi kalau ikutkan term moped ni dalam Wikipedia, saya pernah baca dulu sebelum ni, moped ni adalah motosikal bersisi 50cc ke bawah dan mempunyai gabungan motosikal dan mempunyai kayu basikal tu. That's why dekat Euro lah. Tapi dekat Malaysia moped adalah kapcai. Ada ke motosikal macam tu? Ada. Okey. Kat Malaysia pun dah ada trend sekarang kan, basikal ada yang ada elektrik tu. Yang tu e-bike. E-bicycle. Yang I pun tak tahu kenapa orang beli tu untuk kayu basikal kan. Okey. Beli motor je. Tapi apa ciri-ciri yang boleh bila I tengok motosikal tu, I nampak okey, yang tu kapcai, yang tu moped. Adakah macam kapcai dengan moped sama? So dia bukan macam I tengok handlebar dia, kapcai ada dia punya handlebar ada lampu, tapi moped tak ada lampu. Tak ada. Bukan macam tu lah. Bukan. Normally kapcai ni dia panggil underbone. Underbone ni dalam bahasa Melayu kerangka tertulang bawah. Tulang bawah. Yalah, lebih kurang kalau you tengok chassis motosikal kan. So dia ada nampak tube sebatang kat antara pemegang handle dengan ke chassis belakang tu. Tapi I tak pernah nampak tube tu. Sebab selalu kan motosikal dia ada cover kan. Betul, normally ada cover. So mana tube tu? Tube tu dekat tengah antara handle dengan penunggang, kat tengah-tengah tu. Normally yang ada tempat letak bakul lah. Bekas dekat bakul yang tengah-tengah tu. Kalau you nampak motosikal kapcai tu moped yang ada bakul kat tengah tu, itu dah tulang dia lah. Normally taksiran dia lebih kurang macam tu sebenarnya. So macam basikal lah. Macam basikal kan, basikal body chassis dia ada macam segitiga dia. Segitiga, betul. Tube dari handlebar ke tempat kayu. Betul. Itu je Chris. Jangan you pening. Kadang-kadang moped you nampak macam motor sekian-sekian kan. Mungkin you nampak moped ni adalah mungkin Yamaha SC135 tu ke, ataupun bila you nampak kapcai you nampak Honda saja. Tak, sebenarnya benda yang sama tapi nama yang berbeza. So Honda C70 tu kapcai. Betul. Okey. Yamaha Y135LC kapcai juga sebenarnya, tapi kita boleh panggil moped.
moped dan kapcai ni lah sama sebenarnya, Chris. You jangan, Okay. kita tak boleh macam nak peningkan kepala kan. Kadang-kadang benda tu benda yang sama. Yamaha Waisuku tu kapcai juga lah. Okay, Yamaha Waisuku ni dia ada term lain pula. I kadang-kadang term-term ni benda-benda yang baru tau. Tapi I rasa super moped ni dia lebih kepada motosikal berkuasa 150cc ke atas lah. Hampir-hampir 150cc ke atas. Macam kalau yang ada kat Malaysia ni tak banyak sebenarnya. Normally Malaysia kan memang kapcai atau moped ni adalah raja jalanan. Memang kalau you nampak kan memang banyak semua kat kapcai. Kalau dekat Malaysia memang unik, memang kapcai adalah popular. Kalau kita nak bandingkan negara-negara jiran kita seperti Indonesia atau Thailand, dia orang lebih kepada skuter. I tak tahu, mungkin dia orang lebih suka relax, tenang kan. Mungkin kondisi jalan raya dia macam mana. Tapi kalau kita bawa kapcai ni, mungkin kita boleh rembat kau full throttle, pulas sampai habis. Normally ialah jalan kita selesa untuk highway, Chris. Highway. Untuk highway. Highway. Okay. Kena faham. Bukan jalan kecil lah. Bukan jalan kecil lah untuk highway. Memang bahaya sebenarnya. Tapi super moped ni cakap enjin dia 150cc ke atas. So ada ke? Berkurang 145 ke atas. Normally 149 ke atas lah. Sampai 150 saja. Ada ke? Ada. Ada 180 ke? Ada. Dia SYM VF3i. Dia 185cc. Okey, normal kalau yang model lain kata silap saya Benelli RFS, Honda RS 150 yang tu memang you akan kenal Lepas tu lagi satu Y15ZR ataupun digelar Waisuku. Okey, yang ni normally orang panggil term-term yang rakan-rakan media panggil super moped. Okey. So dulu pun Modenas ada plan nak bawa super moped ni, tapi sampai sekarang I tak nampak lagi lah. So ini bukan official classification lah? Bukan. Cuma panggilan samaran macam tu lah. Sebab senang orang nak kena pasti kan. Okay, so apa beza, macam mana dengan skuter? Apa beza skuter dengan moped? I nampak macam sama je. Betul. Kalau ikut kan kenderaan dua roda. Motosikal kan. Kalau you nampak kapcai, moped ni you akan nampak, untuk beza dengan skuter kan. Kalau you nampak moped ni you akan nampak enjin dia tu dekat tengah-tengah tau. Dekat, kalau senang cerita lah kan, duduk bahagian penunggang. Penunggang sikit kat tengah lah kan. Antara kalau you nampak kereta kan macam ada, kalau you macam sedan, dalam episod sebelum ni kita nak membezakan sedan dengan SUV. Dia ada 3 box dengan 2 box. Okey, 2 kotak dengan 3 kotak. Okey, kita macam bayangkan motosikal ni ada 4 kotak lah. 2 roda kat tengah. Roda kat tengah. Tu motosikal apa tu? Sorry. Okey, roda dia, kita ada 4 kotak. Macam 1, 2, 3, 4. Roda pertama ni, kotak pertama roda. Lepas tu kotak kedua yang untuk bahagian penunggang motosikal. Kotak ketiga adalah untuk pembonceng. Dan kotak keempat adalah roda belakang. Jadi, untuk membezakan motosikal kapcai ni, enjin dia duduk di bahagian kotak kedua. Sama dengan rider? Sama dengan rider. Lepas tu, untuk bezakan skuter ni, normally you akan nampak enjin dia di bahagian kotak ketiga, belakang sikit. Senang cerita, dia duduk hampir bawah pilihan. Ke? Kalau you nampak, kalau you perasan lah. Sebab you akan nampak kadang-kadang benda tu ditutup oleh plastik-plastik. Kan? Jadi you tak nampak. Sebenarnya macam tu. Itu nak membezanya. Satu lagi, Chris, kalau skuter ni kan, senang cerita, dia senang bawa. Sebab dia tak ada gear, tak ada clutch. Sebab dia macam CVT lah. Tak ada gear? Tak ada gear. Tak ada clutch pun? Tak ada clutch. Tapi setahu saya, brake dia macam mana? Sebab saya tahu untuk kapcai kan, nak brake depan kat handlebar. Betul. Kalau nak brake belakang kat kaki. Betul. Tapi skuter saya tengok tak ada pedal untuk brake. Sebenarnya kalau untuk skuter ni kan, kalau kita lihat Vespa yang lama kan, benda tu sama je. Sebab Vespa yang lama ada gear tu, Chris. Gear dekat tangan Vespa lama. Yang mungkin bapak-bapak kita dulu lah kan. Sekarang skuter yang sekarang dah tak ada gear dah. Memang dia CVT. Jadi untuk handle belah kanan adalah brake hadapan. Handle belah kiri adalah brake belakang. So you tak perlu, kaki you memang you akan duduk relax. So you pulas throttle je ataupun pedikit tu, you akan jalan. Satu lagi, kalau motosikal moped atau kapcai, kalau yang jenis ada clutch, ada yang tak ada clutch pun ada. Kalau yang ada clutch ni, you kena clutch belah kiri. Sama macam kereta lah, you nak start, you kena lepas perlahan-lahan kan. Tak ada masalah lah, itu je. Tapi agak penat lah kan, you kena guna semua anggota dekat badan you lah. Tangan, kaki semua. Motosikal kapcai atau moped ni. So skuter dia relax sikit lah. Skuter agak relax sikit lah sebenarnya.
Macam tu kan lebih baik beli skuter. Betul. Dia skuter pun saya nampak tu cantik. Dia punya outlook macam Vespa, iconic kan. Iconic. Vespa really iconic sebab Vespa dia tak ada plastik lah. Semuanya besi. Jadi dia berat. Mungkin kalau you rasa you nak bawa Vespa tu sebab dia berat lah sebenarnya. Yalah, lagi pun Vespa tu tak ada mak repek yang bawa Vespa kan. So image dia baik sikit. Image dia baik sikit lah. Tapi mungkin yang betul-betul minat Vespa yang akan beli Vespa. Kerana maintenance dia pun tak macam Kapcai dengan skuter biasa. Maintenance dia macam mana skuter maintenance? Okey. Dia ada beza tak dengan Kapcai? Sebenarnya ada beza, Chris. Banyak sama macam SUV dengan episod sebelum ni, SUV dengan sedan kan. Jadi Kapcai dengan skuter ni pun maintenance pun ada agak sama. Kalau ikutkan kan, maintenance dia ni agak murah sikit untuk Kapcai. Okey. Bagi untuk skuter dia mahal sikit. Oh, kenapa mahal? Kalau contohnya kan, untuk rantai ada certain amount. Rantai ni mungkin lama you boleh guna. Sebab skuter dia pakai belt, tali sawat. Ya, jadi tali sawat ni getah. Dia mungkin bila panas semua dia akan senang merekat ataupun senang putus tau. Oh, ya ke? So that means skuter ni dia tak reliable lah. Dia lasak. Dia memang lasak. Kalau you jaga elok memang dia lasak lah kan. Kalau you maintain elok memang dia lasak. Tapi benda-benda yang plastik yang getah ni yang kadang-kadang dia ada tempoh dia, betul tak? Macam rantai pun ada tempoh tapi rantai adalah besi. Kan? Besi kita cuma maintenance dia adalah untuk letak minyak kelincir ataupun WD-40. WD-40 macam untuk cuci dia lah kan. Tapi bila tu dah kena letak minyak balik lah untuk pelincir tu. Tapi kalau bila dah guna belt, macam mana you nak buat benda tu? Oh yelah, betul lah. Kan? Just kalau crack, kalau crack pun semua memang kena buang lah. Kena ganti baru lah kan. Kalau pandangan you, bagi pendapat I, kalau untuk nak beli motosikal, first I akan pilih resale value motosikal tu macam mana. Lepas tu yang kedua maintenance. Lepas tu yang ketiga kesesaan. Kesesaan nombor 3. Sebab Chris, you faham tak? You bawa motor ni memang you kena tahan panas. Lepas tu you memang akan kena hujan. Lepas tu vibration motor ni memang sama je. Dia memang ada vibration, memang ada gegaran je. Tapi still ada gegaran, still bahaya, still panas, still kena hujan. Okay, abaikan panas, abaikan hujan. Yang mana lebih selesa? Kalau nak tunggang everyday lah, nak pergi balik office dari Subang ke Bukit Jalil. Lepas tu maybe on the weekend I nak pergi bersiar-siar makan angin kan, pergi Genting. So yang mana yang lebih baik? Untuk yang perjalanan yang agak jauh tu kan, I prefer lebih baik untuk motosikal yang cc yang besar sikit lah, 150cc macam tu untuk skuter. Tapi I rasa you memang suka relax kan, macam relax, ada nak cruise, ada gaya-gaya sikit. I nak kan? Cruise, I tak nak race. Mungkin yang brand Jepun yang I boleh cadang kat you adalah Yamaha NMAX ataupun Honda PCX. Yang tu dua tu skuter ke Kapcai? Skuter. Cuma yang tu I pernah tengok tu, design dia cantik, lawa. Cuma NMAX ni yang base pada pengalaman I sendiri kan, pengalaman saya sendiri, road tax dia bukan RM2 lah. Kenapa? wait, nanti road tax kacau berapa? Okey, road tax untuk motosikal bawah 150cc ke bawah RM2 je. Itu kira road tax road tax. Dia macam bayar kertas je lah kot sebenarnya. Murahnya. Lepas tu yang 150cc hingga 200cc RM30. Yang NMAX ni mahal sikit lah. You kena bayar RM30 lah. Kalau you buat renew dekat pejabat pos, mungkin beza dia banyak. You kena bayar tambah lagi RM2 lah untuk service charge pejabat pos kan. Tapi beza banyak. Beza banyak sebenarnya. This RM28 beza. RM28. Kenapa? Sebab NMAX ni dia 155cc tau. Okay. So 155 kira super scooter lah. Tak adalah. Oh, tak ada super scooter. Tak ada super scooter buat masa sekarang. Mungkin kita boleh buat super scooter kan. Mungkin bila orang dengar, orang nampak NMAX ataupun NVX, orang dah PCX ni, dia kata okay, ni super scooter lah, bukan scooter biasa. Kita boleh create. Bila create tu, mungkin orang lain akan ikut kan. #super scooter. Okay. You heard it here first. The PCX and the NMAX are super scooters. Okay, boleh kurang macam tu lah kan. Okay. So sekarang saya faham lah. Sebab saya nampak, tengok motor tu macam sama. Baca review online pun sama. Moped dengan Kapcai kan. So yalah. So terima kasih everyone. Baru saya tahu. Alright. Terima kasih Chris. Kali ni saya cuba tabiah Chris yang ini. Saya cuba ajar dia sebab Chris memang dia hardcore dalam kereta, tapi motor dia baru nak belajar sebenarnya. Lebih kurang macam tu lah kan. Tak tahu langsung. Zero.
Benda kita tengok benda simple ni pun apa beza kat Kapcai dengan moped pun saya pun tak tahu. Ataupun beza Kapcai dengan skuter saya pun tak tahu. Alright Chris. Kita jumpa pada minggu hadapan. Saya Eriwan daripada Driver.my dan saya Chris Ng dari BehindTheWheel.my. Sekian, terima kasih.